controller, microprocessor system architecture, assembly language, banyak assembly kita guna sebab kita akan guna board, Arduino board, banyak guna Arduino board lah. Jadi dalam tu ada assembly language, kita akan tengok juga teori, the assembly language and also basic instruction lah. Okay, and then the data transfer and data manipulation instruction, program counter. Hari ni kita tengok sikit tentang komputer lah, program counter dan juga microcontroller system architecture, and then input output peripheral ataupun interface lah, peripheral and interfacing. Itu dia punya sinopsis. Dalam bahasa Malaysia dia perkenalan kepada microprocessor dan juga microcontroller. Kita akan lihat seni bina sistem microprocessor dan bahasa assembly. Bahasa assembly ni program lah, bahasa C, C++, dan sebagainya lah. Right. And then penghantaran dan manipulasi arahan, kita akan lihat juga program counter, what is the program counter, dan juga input output. Ini kita boleh tengok nantilah daripada projek kita akan lihat apa input tu apa, output tu apa. Bukan based on komputer, ini based on project, based on microcontroller tu. Contoh input adalah mungkin sensor, output dia mungkin ada motor, relay dan sebagainya lah. Okay, ada banyak. Jadi kalau dalam komputer input ialah keyboard, output dia mungkin printer, apa nama kita punya projector dan sebagainya, tapi dia ada sedikit berbeza lah dari segi microprocessor dan juga microcontroller. Jadi microprocessor ni lebih kepada komputer. Okay, microcontroller ni lebih kepada kita panggil dia the small chip ataupun Arduino itu sendirilah. Alright. Okay, nama saya adalah Abu Bakar Ibrahim. Sekarang ni dah ada title tu lah, kalau awak dah tahu lah, Profesor Madya, TS Dr. Abu Bakar Ibrahim. Bilik saya, kamu dah tahu ke bilik saya? Belum lagi? Tak. Bilik saya dekat bilik saya e-learning ground floor dekat bawah tu sekali, wing kanan. Bilik tutorial 20 tu. Bawah sekali wing kanan tu. Okay. Senang je, bilik saya paling mudah lah, dengan dekat dengan parking tu. Right? Bangunan e-learning kan. Belah sana kita ada sekolah apa tu, sekolah makmal, belah sini lah, bawah dekat Dr. Modi, PM Dr. Modi, dulu kita ada dekan Dr. Maizatul, belah tu lah Cik Zalina punya depan tu bilik saya. Alright. Jadi bilik tutorial 20 bawah sekali kanan. Alright. Kita pergi kepada terus kita kepada ni adalah CLO ni tak perlu nak inilah, iaitu course learning outcome, apa yang perlu capai setelah habis kursus. Setelah habis kursus ni lah. Okay, kita ada dalam kursus ni kita ada 4 CLO. Dipanggil hasil pembelajaran khusus ataupun course learning outcome. Yang ni di sekolah pun dah ada sekarang ni. Sekolah pun kita ada hasil pembelajaran. Okay, kita pergi dalam teaching method. Teaching method saya letak sebab untuk makluman lah, kursus ni dia tidak banyak nota, tak ada banyak sangat nota. Jadi saya akan cuba penuhi nota-nota yang ada lah. Cuma kita lebih banyak praktikal lah. Sebab tu kita kena beli board tu, Arduino board. Dan kita akan buat daripada asas sambungan. Kita akan buat sikit untuk microcontroller tu. Dan sampailah intermediate lah, mungkin sampai peringkat sensor, kita guna relay, dan kamu kena buat satu mini project lah. Okay, mini project nanti. Okay, kita tengok dalam teaching method ni kita ada kuliah, lepas tu kita ada lecture kuliah lah. Okay, dan CLO2 kita ada pembelajaran berdasarkan project, project based learning. Macam mana kita nak kena, saya akan introduce lah apa yang kena buat dalam project tu. Lepas tu diikuti dengan lecture lagi, dan juga CLO4 pun kita ada lecture kelas. Okey,
assessment, kita ada quiz. Saya bagi roughly dulu sebab kat bawah ada lagi. Okay, kita ada assessment, bawah tu kita ada quiz. Quiz, lepas tu ada projek khas, special project. Kita ada ujian, test, persembahan, ada presentation. Yang bestnya kursus ni tidak ada final exam, tidak ada final. Jadi kamu diberi ujian, kamu buat presentation, ada projek khas. Projek pun yang mudah sajalah, bukan yang kompleks lah. Sekurang-kurangnya ada sensor yang digunakan dalam projek tu, dan kita ada quiz, settle lah dia punya tu. Okay, kita tengok, kita go through syllabus week 1. Okay, week 1 sepatutnya ada letak kat situ introduction about performa lah. Hari ni lah performa, tapi saya skip lah. Okay, saya skip performa. Dan kita akan lihat week 1 juga tentang overview of microprocessor. Jadi kita akan start minggu hadapan lah tentang apa itu microprocessor family, dan apa itu microcontroller, kan. Untuk minggu yang kedua tu kita dah pergi kepada introduction PIC ataupun microcontroller lah. Jadi dalam syllabus ni lebih kepada PIC, tapi saya lebih cenderung kepada menggunakan Arduino board sahaja. Jadi dia juga microcontroller yang agak mudah lah berbanding dengan PIC, ataupun dipanggil PIC micro MCU ataupun microcontroller. Seterusnya lebih kepada hardware. Jadi kita mungkin akan belajar tentang hardware. Minggu yang ketiga lebih kepada hardware architecture. Mungkin ada gambar rajah architecture lah, reka bentuk. Reka bentuk dalam tu ada, mungkin ada memori, ada ROM, RAM sekali lah, memori, output, input dan sebagainya dalam hardware. Jadi kita mungkin kena bawa barang, kita boleh sambung liter dekat bilik kita lah. Okay. Nanti kamu kena beli. Dan seterusnya minggu keempat saya akan sentuh juga tentang number system. Sebab bila kita belajar tentang microprocessor ataupun microcontroller ni, dia lebih numbering menggunakan digital. Okay, menggunakan digital system. Contohnya digital nak convert pada decimal, hexadecimal dan sebagainya. Jadi kita kena, sebab addressing alamat semua, addressing dalam komputer ni, dalam microcontroller banyak menggunakan binary ataupun digital lah. Dia tak faham analog. Jadi kita kena belajar tentang sistem number dan juga kod, kod-kod. Okay. Okay, minggu yang kelima tu baru kita go through introduction lah. Okay, introduction of Arduino. Kita tengok apa itu Arduino. Okay, kita akan more detail lah. Kita akan juga menggunakan software, dan kita akan juga gunakan hardware lah dekat bilik. Software ni maksudnya kita mungkin simulasi ataupun dipanggil sebagai simulation lah. Simulation di dalam menggunakan komputer. Jadi kelas saya nanti kalau boleh semua kena bawa notebook masing-masing lah. Dia bawa notebook masing-masing. Walaupun bilik tu bilik yang kita guna ni bilik komputer sebenarnya. Tapi dia gunakan desktop komputer, jadi tak mungkin agak masalah lah nak buat kita punya projek. Kalau boleh bawa dia punya notebook lah. Okay, untuk sharing nanti kita bincang lah macam mana di hujung nanti. Alright. Okay, seterusnya kita akan lihat juga learn Arduino. Kita akan installation, sketch and basic programming. Jadi untuk memulakan Arduino ni kita kena install. Okay, kita kena install dulu dia punya, dipanggil IDE dia lah. Okay, ada installation dia dekat online tu, free saja. Kita boleh dipanggil open source. Jadi kita boleh dapatkan dia punya software dia dan kita install masuk dalam kita punya PC ataupun kita punya laptop. Jadi lepas tu daripada laptop tu boleh kita guna terus lah kita punya Arduino link dengan kita punya komputer. Dan dalam tu dia ada basic programming.
Jadi kita akan belajar dulu tentang basic programming sebelum kita buat programming yang lain lah. Okay, and then minggu 7 pun masih lagi belajar tentang programming. Okay, lepas kita dah mantap tentang programming, kita go through servo. Kita akan lihat servo and sensor. Okay, kita akan cuba guna servo. Servo ni macam mesin masuk lah. Dia mesin masuk kita kan. Dia run, lepas tu dia feedback balik, back, kan, forward and reverse, itulah kan. Dia macam dia bukan berputar, dia macam servo motor lah. Nanti kita tengok simulation dia, boleh nampak lah macam mana yang dipanggil sebagai servo motor. Dan seterusnya sensor. Sensor yang kita beli ni banyak, ada pelbagai sensor yang boleh. Jadi kalau boleh gunalah salah satu sensor sahajalah. Okay, salah satu saja saya nak. Tapi kalau ada multiple sensor dalam yang set yang nak dibeli nanti tu, lebih baik lah. Yang setakat ni kita guna sensor PIR, peer sensor, iaitu motion, pergerakan lah. Jika ada pergerakan, dia akan detect. Lagi satu lagi, mungkin ada fire, kita ada apa lagi, sensor terpanggil infrared punya sensor, dan cahaya punya sensor, dan banyak lagi lah. Okay. Okay, seterusnya kat bawah tu ada infrared sensor dan ultrasonic sensor. Ini kita boleh cuba sambung terus nanti. Kalau tidak ada, kita akan cubalah dapatkan lah kat mana-mana ada yang menggunakan ultrasonic sensor lah. Okay, mungkin kalau saya ada, saya boleh tunjukkan kepada kamu lah macam mana nak menggunakan ultrasonic sensor ni. Okay, dia boleh detect jarak kita, mungkin sekarang ni ada projek yang student buat mengesan banjir kan. Bila air naik tinggi, dia akan detect air tu, jadi dia akan beri alam kepada seluruh masyarakat lah, pada kampung tu. Jadi itulah masalah banjir sekarang ni. Okay, ada projek yang buat untuk popular degree sekarang. Dia orang buat projek, siapa yang dari Kedah sebelum ni ada masalah kepala air kan. Okay, kepala air yang terlalu banyak di Kedah yang berlaku. Jadi kita boleh buat pengesanan awal lah, okay, untuk buat projek. Okay, seterusnya yang selepas sensor dan ultrasonic, kita akan jumpa dengan pembangunan projek, iaitu projek building dan projek presentation. Kamu buat projek dan bila dah siap projek nanti, boleh tunjuk kat saya lah projek tu, dan tunjuk tu dan seolah-olah macam presentation lah untuk projek itu. Okay, itu projek presentation ringkas saja, tapi kamu kena ada satu lagi presentation yang saya akan bagilah. Topik dia akan present kat depan. Mungkin contohnya saya bagi tajuk relay, jadi kamu kena present topik relay tu lah. Mungkin kita akan buat kumpulan lah, sebab mungkin ramai kan, 30 orang, mungkin kita share dalam 3 orang untuk present, ataupun 4 orang lah nanti ya. Ikut perbincangan nantilah dalam kelas nanti. Okay, untuk yang projek nanti. Okay, yang projek yang menggunakan Arduino ni, tak tahulah macam mana. Sebelum ni saya menggunakan, sebab dulu PKP banyak saya gunakan single lah ataupun individu lah. Okay, individu. Sebab jarak dia jauh kan. Tapi sekarang ni nak menjimatkan kos pembelian, sebab kamu nak beli dalam harga dia tak mahal sangat pun. RM60 macam itu, satu set. RM60 macam itulah. Kalau 2 orang kita share, mungkin dapat murah sikit lah. Okay, dia boleh share 2 orang kan untuk satu set. Alright, dan bila dah project presentation tu dah masuk minggu yang akhir, dah habis lah. Jadi settle tentang syllabus. Jadi syllabus ni tak semestinya kita follow the whole thing lah. Mungkin kita akan refer banyak lebih kepada Arduino. Okay, Arduino itu sendiri. Alright. Boleh jalan lah setakat ni, ada soalan? Sebelum saya teruskan. Pro,
Tanya, subjek ni dia ada final exam ke? Tadi saya dah maklum tadi, kita tidak ada final exam. Tidak ada final exam sebab kita dah lebih kepada project base. Okay, jadi kamu kena buat mini project lah. Mini project pun simple je sebenarnya. Kalau kita dah tahu nanti sehari pun dah boleh siap projek tu sebenarnya. Okay, jadi kamu kena make up sikit. Kita ambil lah masa dalam 2 minggu siap lah projek. Right. Simple projek saja. At least ada lah application dia. Contohnya kita guna sensor kan. Katalah sekarang ni banyak laluan-laluan tu gelap. Contohnya penggunaan di tandas kan, tandas awam tu. Jadi takkan kita nak on lampu setiap masa kan. Jadi bila ada penggunaan dalam bilik tu baru dia on lampu. Tu contohlah application. Jadi bila ada pergerakan dalam tandas tu lampu menyala. Kan. Jadi kita buatlah projek simple things. Macam tu lah. Jadi bila sensor detect pergerakan, lampu pun menyala. Macam tu. Okay. Jadi dalam projek kita ada pergerakan LED yang menyala. Macam tu. Simple thing lah. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada penilaian ni. Baru kita nak masuk continuous assessment. Okay, continuous assessment kita mulakan dengan quiz. Quiz agak tinggi ya. Okay, mungkin saya kena ambil sebab ni bila kita dah masuk dalam sistem tu yang buat bila dah print out baru nampak. Okay, baru nampak tak apa Jadi kita boleh tukar lah. Mungkin nanti saya dalam sistem tu boleh tukar. Quiz tu kita buat soalan, saya akan key in bahagian quiz, mungkin bahagian ujian lah. Tak ada masalah ini. Ni saya boleh settlekan. Jadi markah quiz tu tinggi tak logik lah. Markah quiz kita tukar markah quiz kepada 16 dan markah ujian kepada 30. Jadi markah ujian tu tinggi lah. Right. Jadi kita dua ni telah dapat dalam 45-46 markah dua subjek ni. Jadi dalam ujian nanti kena study sikit lah tentang ni teori. Dan dalam teori tu ada persambungan litar. Kita akan gunakan pen lah nak sambungkan litar. Saya bagilah komponen dia macam mana nak sambung. Tapi on paper lah. Bukan itu sebab dipanggil ujian. Okay, tak apa. Sebenarnya ada presentation. Saya bagi markah lagi 24%. Okay, presentation you akan dapat 24%. Dan projek, siapa yang telah berjaya projek dengan application yang sangat menarik, you akan dapat 30 markah lagi dan jumlah dia keseluruhan adalah 100 markah habis. 100 markah. Jadi tak adalah final exam. Jadi project base ataupun projek ni kena siap lah sebelum mungkin dalam minggu 13 macam tu kena siapkan dah projek tu. Okay, kejap je. Nanti dalam kelas nanti saya maklum lagi sekali lah apa yang kamu buat. Mungkin kita akan tunjuk contoh projek yang lepas. Projek lepas ada. Kat saya ada. Dia orang dulu kan dia orang dah hantar dia punya rekod. Dia orang hantar rekod sebab sebelum ni PKP. Banyak projek hantar menggunakan video. Jadi kita boleh tengoklah dalam video tu. Okey. Keperluan nanti saya akan hantar. Mungkin nanti saya akan cari dia punya contoh Arduino set yang kamu kena belilah dekat Shopee tu. Okey, mungkin kamu boleh bincang dengan kawan-kawan lah. Nak beli yang sama ataupun yang berbeza, boleh bincang lah nanti supaya kamu boleh beli banyak-banyak, boleh dapat harga yang murah lah. Okay. Boleh sama semua, nanti komponen juga sama. Jadi kita boleh senang lah kita buat. Sepatutnya kamu buat dalam makmal, tapi makmal tak boleh masuk pelajar dia dalam 20 orang saja. Makmal kita di makmal elektronik sebab kamu dah ada 30 orang. Jadi kita macam mana nak masuk makmal elektronik ataupun makmal robotik. Jadi terpaksa guna bilik yang agak luas sedikit lah. Jadi projek kamu dia punya equipment ataupun Arduino set memang dekat makmal kita ada sebenarnya, tapi dah lama. Banyak rosak dah pun kita punya Arduino set.
Tapi tak cukup lah sebab kamu 30 orang, tak cukup. Jadi kita kena beli sebab nak buat projek dan kamu boleh simpan projek Arduino tu sampai bila-bila lah nak buat kenangan. Alright. Okey, buku rujukan yang saya galakkan beli siapa beli buku ni memang agak mudah lah, yang telah diterbitkan oleh Ahmad Zamzuri dan saya sendiri Abu Bakar Ibrahim. Saya cuma bantu beberapa topik saja dalam buku tu. Okey, bukunya adalah Antaramuka Perkakasan Perisian Arduino Asas hingga lanjut. Tu dalam tahun 2021 dikeluarkan buku ni, masih baru lagi. Jadi kamu boleh tengok kat Shopee, nanti saya bagi link lah kat Shopee. Harga dia biasanya dalam promosi RM28 saja. Kalau harga tak promosi dia akan sampai RM35 lah. You tengoklah kalau macam 1 bulan 1, 2 bulan 2 macam tu ada promosi lah, boleh beli buku ni. Jadi saya galakkan beli buku ni sebab sangat-sangat membantu pelajar lah buat projek nanti. Banyak juga saya refer, tapi saya tak mewajibkan belilah. Kalau kamu rasa nak sangat-sangat membantu diri sendiri, memang belilah. Memang saya tak paksa belilah. Okey. Tapi digalakkan membeli buku ini. Okey, itu adalah buku rujukan dan lain-lain buku boleh rujuk di library juga. Alright. Okey, itu saja dari silibus saya untuk hari ini. Dan apa, ada soalan lagi sebelum kita soalan nak tanya siap Setakat ini kita ada 25 orang ataupun 24 orang. Okey. Dan minggu depan lah kamu tanda tangan soalan apa yang kehadiran ni lah. Minggu depan lah. Sebab komputer saya ada kat bilik di opsi. Tak sempat nak bawa balik tadi. Sebab petang ni kelas saya ada malam. Jadual saya hari Isnin ada malam sebab bilik kuliah tak mencukupi. Jadi kelas buat pukul 8 malam. Sampai pukul 10 malam. Jadi komputer saya tinggal lah kat pejabat tadi. Alright. Sebab petang kena pergi balik kan. Okay, tiba-tiba kelas awak ada hari Senin. Jadi saya pun nak pergi lab pun belum buka lagi. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi. Tahniah kerana masuk telah ambil kursus ni. Kursus yang agak menarik. Nanti bolehlah buat sensor-sensor kat rumah kita. Kat rumah nanti dia dah tamat nanti. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, doktor.